iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di tanah Melayu. So dalam buku teks kita dekat muka surat 50 rasanya. 50. Muka surat 50. So kita akan tengoklah bab ni. First kali kita akan tengok apa yang berlaku dekat dunia. So kita akan kenal lah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Macam mana boleh berlaku Perang Dunia Pertama, macam mana boleh berlaku Perang Dunia Kedua. Kemudian kita akan pergi pula lah kepada pendudukan Jepun di negara kita. So dekat awal-awal buku teks kamu akan ada, di muka surat 50 akan ada satu timeline. Yang ini kita panggil timeline lah ni, daripada 1914 sehingga 1945. Apa yang berlaku dekat dunia, okey, dunia lah apa yang berlaku dekat dunia. Okey, Perang Dunia Pertama berlaku bila, Perang Dunia Kedua berlaku bila. So ini dia dah buat sinopsis lah. Sinopsis ni macam orang kata konklusi. Okey, kita tengok. 1914 apa yang berlaku? Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914. Pembunuhan putera mahkota Austria, Hungary. So ini berlaku dekat 1914. 1918 berakhirnya Perang Dunia Pertama. Kemudian 1919 berlakunya Perjanjian Versailles. Okey, kemudian 1939 berlaku pula Perang Dunia Kedua dekat Eropah. Kemudian berlaku Perang Dunia Kedua dekat Asia Pasifik bermula pada 1941 dan 1945 Perang Dunia Kedua berakhir. Okey, so itu orang kata timeline je lah, tarikh-tarikh penting ataupun tahun-tahun penting bila berlaku Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, okey, perjanjian-perjanjian. So kamu boleh ingat tarikh ataupun tahun-tahun berikut ni, tahun-tahun yang dinyatakan dekat timeline ni lah. So secara keseluruhan inilah yang kita akan belajar dekat dalam bab 3 ni. Okey, konflik dunia dan perang dunia serta pendudukan Jepun di negara kita. So first sekali apa yang berlaku ialah sebelum Perang Dunia Kedua dah ada kesedaran nasionalisme. Macam bab sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan nasionalisme. Okay, nasionalisme yang berlaku di Asia, yang berlaku di Asia Tenggara, kemudian berlaku di negara kita sendiri. Apa yang berlaku, apa yang membuatkan masyarakat ataupun rakyat-rakyat negara kita ni bangkit ataupun adanya semangat nasionalisme ni. So ini pun sama juga, apa yang dalam bab 3 ni, awal-awal ni dia akan ceritakan juga berkenaan dengan nasionalisme, tapi sebelum Perang Dunia Kedua lah, sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, so nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Namun begitu, gerakan awal secara terbuka mendapat reaksi dan tindak balas yang keras terhadap pihak British. Okey, so ini kesedaran nasionalisme pada awal-awal sebelum Perang Dunia Kedua. Yang sebelum-sebelum ni kita belajar, ataupun yang bab 2 ini kita belajar sebelum daripada itu. Okey, so kesedaran awal nasionalisme. Okey, asalnya apa? Asalnya British memang dah ada dekat bertapak dekat Tenggara, dekat Asia Tenggara ni, ataupun lebih khusus dekat negara kita ni lah. Okey, so disebabkan itu munculnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Melayu ataupun rakyat negara kita. So apa yang British cuba buat yang menyebabkan orang Melayu ataupun orang tanah Melayu ataupun rakyat tanah Melayu ini bangkit dengan kesedaran nasionalisme mereka. Pertama sekali, orang British ini dia bendung. Bendung ni maksudnya sekat. Sekat pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah. So ini yang orang British tak nak. Orang British tak nak idea-idea daripada gerakan Islam yang berlaku dekat Timur Tengah masuk dekat negara kita ataupun masuk dekat tanah Melayu. Disebabkan itu orang British bendung ataupun sekat benda-benda yang berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam yang datang daripada Timur Tengah. Apa yang mereka, macam mana dia orang sekat, macam mana British ni sekat pengaruh-pengaruh yang datang daripada Timur Tengah ni. Okey, pertama sekali British buat persetujuan dengan Raja-Raja Melayu dan diperkenalkan Undang-Undang Islam 1904.
apa tujuan undang-undang Islam ni dikenalkan? Untuk pastikan sesiapa yang mencetak dan edarkan tulisan, okey, tanpa keizinan sultan akan dikenakan hukuman penjara. So itu benda yang pertama sekali British buat bila dia tak nak gerakan-gerakan Islam ni, ataupun dia tak nak idea-idea gerakan Islam daripada Timur Tengah masuk ke dalam negara kita. Apa yang dia buat? Dia buat enactment Undang-Undang Islam 1904, dan undang-undang ini katakan apa? Siapa-siapa yang nak edarkan, nak menulis, nak mencetak apa-apa bahan berkaitan dengan agama dan politik mesti mendapat keizinan daripada sultan dahulu. Siapa yang tak dapat keizinan sultan, makanya dia akan dikenakan hukuman penjara. So itu dia benda yang pertama British buat untuk sekat ataupun untuk bendung gerakan idea Islam dari Timur Tengah. Okey. Kemudian British juga perkenalkan dua badan penyiasat. So pertama sekali dia dah kenalkan apa tadi, enactment undang-undang. Kemudian dia kenalkan lagi dua badan penyiasat. Apa dia badan penyiasat itu? Criminal Intelligence Department dan Political Intelligence Bureau. Okey, Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik. Apa tujuan diperkenalkan dua badan ataupun dua jabatan penyiasat ini? Untuk kawal gerakan Islah Islamiah. So untuk kawal gerakan Islah Islamiah. Kita ini ataupun orang-orang tanah Melayu waktu ini, waktu 1904 ni ataupun waktu abad ke-19 ataupun abad ke-20, kita panggil abad ke-20 ini, okey, kita banyak terkesan dengan ideologi ataupun gerakan-gerakan Islam yang berlaku dekat Timur Tengah lah. Okey, yang macam sebelum ini kita belajar Pan-Islamism, gerakan Islah yang berlaku dekat Turki Uthmaniyah, yang berlaku dekat Mesir. Okey, pada masa yang sama ia juga berlaku dekat negara kita, tetapi British dah ambil tindakan awal, dia sekat benda-benda ini untuk tak nak orang Melayu bangkit juga lawan penjajah ataupun lawan dia orang. Okey, so benda utama yang mereka buat ialah, ataupun British ni buat ialah, yang pertama sekali dia buat enactment undang-undang, kemudian dia tubuhkan Jabatan Siasatan. Jabatan Siasatan ni dia tubuhkan untuk apa? Tujuan dia kawal gerakan Islah Islamiah. So itu benda-benda penting ataupun poin-poin penting yang kamu kena ambil tahu dan tulis dalam nota-nota kamu, dan kamu highlightkanlah dekat dalam buku teks kamu. So yang pertama sekali enactment undang-undang, yang kedua ialah Jabatan Penyiasat. So itu dia yang pertama. Kemudian kita akan tengok pula apa dia kebangkitan Islam dekat peringkat antarabangsa. Okey, peringkat antarabangsa, macam yang anda cakap tadi, dekat Turki Uthmaniyah, dekat Pan-Islamism, dalam masa yang sama mereka juga ada gerakan. Mereka buat gerakan untuk apa? Untuk melawan British ataupun melawan penjajah. Okey, disebabkan itu kat sini dia tulis British berwaspada terhadap gerakan Pan-Islamism. Disebabkan itu British berwaspada. Disebabkan itu jugalah dia buat dua benda tadi tu, tubuhkan enactment undang-undang. Dia untuk apa? Untuk kawal apa risalah-risalah daripada sana sampai sini dan disebarkan. Okey, dan dia buat juga Jabatan Penyiasatan. Okey, dia berwaspada. Dan kat sini dekat tanah Melayu kita ada tokoh iaitu Tok Janggut. Kita dah pun terangkan dekat bab 2. Tok Janggut ni merupakan apa orang kata tokoh nasionalism lah, tokoh yang bangkit melawan penjajah ataupun melawan British. Okey, penentangan Tok Janggut merupakan hasil daripada kesedaran politik antarabangsa. So, apa yang nak dikata dekat sini, Tok Janggut ni, apa yang menyebabkan dia ni bangkit melawan British? Sebab dia sedar antarabangsa, di peringkat antarabangsa ataupun di negara-negara luar juga sedang berlaku benda yang sama. So, dia tiru benda tu, dia ambil semangat tu dan dia lawan British dekat negara kita ni lah. So first sekali bermula gerakannya dekat Pasir Putih, Kelantan. So isu dia yang pertama-tama sekali untuk pertahankan agama Islam lah. Kemudian ada juga isu-isu lain, contohnya dekat sini dia kata apa, cukai, disebabkan cukai. Okey, cukai juga. So Tok Janggut ni tak lain tak bukan dia bangkit dia lawan British sebab apa? Untuk pertahankan agama Islam dan hak penduduk pertempatan. Okey, lain-lain sebab Tok Janggut ni bangkit sebab apa juga? Sebab untuk lawan orang kata tu cukai tadi tu.
untuk apa? Menentang cukai. Ni isu cukai. Isu cukai yang berlaku dekat tanah Melayu, disebabkan itu juga Tok Janggut ni dia bangkit lawan British. Okey. Kita tengok sini, kebangkitan Tok Janggut telah dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Penentangan ini memperjuangkan agama, kemudiannya dikaitkan dengan isu cukai yang dikenakan serta sikap membenci British. So apa yang berlaku dekat Malaysia pun sama, dekat tanah Melayu pun sama juga. Okey, dia orang ni bangkit, Tok Janggut bangkit. Untuk apa? Untuk pertahankan agama, pertahankan hak-hak orang-orang Melayu, orang-orang tanah Melayu, serta dia nak tentang sistem-sistem cukai yang British kenalkan dekat tanah Melayu. Okey, disebabkan itu British lebih berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Empayar Uthmaniyah dan Perang Dunia Pertama, perang yang meletus menarik perhatian pemimpin negeri Melayu untuk menyokong Khalifah Empayar Uthmaniyah yang dianggap pelindung umat Islam serta penaung bagi tanah suci dan tanah suci Mekah dan Madinah. Okey, apa yang berlaku dekat luar negara ataupun apa yang berlaku dekat Eropah, apa yang berlaku dekat Mesir, Turki Uthmaniyah. Okey, kita dekat tanah Melayu ni kita nak apa orang kata ada semangat yang sama. Bila ada semangat yang sama, kita pun nak bangkit tentang British yang sekarang ni ada dekat yang tengah bertapak waktu itulah yang tengah bertapak dekat tanah Melayu. Disebabkan itu British ni ambil langkah berwaspada untuk apa? Untuk sekat benda-benda itu supaya diorang ni dapat dapat sustain lah dia punya kedudukan dekat tanah Melayu. Okey, dan itulah yang menyebabkan dia buat dua benda yang ke atas ni tadi. Pertama sekali enactment undang-undang, kedua ialah dua badan penyiasat. Okey. So kalau kita baca dekat tepi ni kita ada info. Okey, Empayar Uthmaniyah. Okey, Empayar Uthmaniyah macam sebelum ni lah kat bab 2 pun kita dah tahu dah benda ni. Empayar Uthmaniyah mengeluarkan fatwa yang mana fatwa dia ni dia menyeru orang Islam yang ditindas untuk serang ataupun untuk bangkit menentang penjajah. Okey, untuk bangkit bersama-sama menentang penjajah. Okey, so ini yang kita ambil ni. Ini yang fatwa ni yang orang-orang tanah Melayu ambil untuk bangkit tentang British. Okey. Ini asal dia. Ini asal dulu awal-awal nasionalisme dekat tanah Melayu, khususnya dekat Kelantan lah, dekat negeri Tok Janggut tu. Kenapa berlakunya penentangan Tok Janggut? Sebab ini. Okey, dia ambil fatwa ni ataupun dia ikut fatwa ni untuk tentang British. Okey, tetapi kita tahu Tok Janggut ni gagal dan dia ni dah dihukum mati juga, dihukum bunuh oleh British. Okey, bila kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut ni menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain. So bila Tok Janggut ni gagal dalam menentang British, so orang Melayu ni ada inisiatif lain, ada cara lain, disusun strategi untuk menentang pihak British. Apa strategi diorang? Apa strategi diorang nak tentang British? Akhbar. Dari segi akhbar dan majalah. So ini benda utama, akhbar dan majalah. Dulu tak ada WhatsApp, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada TikTok apa semua. So diorang gunakan apa dulu? Diorang gunakan akhbar, diorang gunakan majalah untuk diorang sebarkan fahaman-fahaman ataupun untuk diorang sebarkan kesedaran-kesedaran terhadap penjajah ni lah. Okey, so ini dikata akhbar dan majalah jadi wahana penting ataupun jalan ataupun cara penting untuk tiupkan kesedaran kebangsaan. Untuk tiupkan kesedaran kat semua orang yang ada dekat tanah Melayu waktu itu. Okey, waktu itu bukan waktu sekarang. Waktu itu dengan menggunakan akhbar dan majalah. Okey, so akhbar dan majalah ni lah yang dapat sebarkan maklumat-maklumat berkaitan penjajah ni. Okey, namun begitu kesedaran politik tidak boleh dilakukan. Dari segi politik, kita tak boleh nak buat apa-apa. Waktu itu kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Kita dah ada undang-undang. British dah buat undang-undang. So kita tak boleh lah nak lawan. So sebab itu dari segi politik, kita tak boleh lakukan secara terang-terangan. Sebab apa? Adanya undang-undang British yang menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik mereka melalui bahan bertulis. So kita tak boleh nak nak buat majalah, nak melalui politik kita tak boleh. Sebab apa? Sebab dah ada undang-undang. Jadi kita tak boleh nak tulis apa-apa. Okey, akhbar dan majalah lah menjadi kita punya wacana ataupun wahana jalan untuk kita sebarkan kebangkitan kita ni. Okey, kewujudan undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kawalan ketat British terhadap kegiatan yang boleh mengancam kedudukan British menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas
dalam akhbar Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Ini yang berlaku sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Yang ini pula info dekat tepi ni pula dia cerita pasal cerita terkukur yang pernah terbit dalam Utusan Melayu. Okey, kamu boleh baca info tepi ni, apa yang berlaku, apa yang diceritakan dalam cerita terkukur ni. Mungkin dia boleh tanya dekat kertas 1. Okey, so kesedaran nasionalisme Melayu sebelum Perang Dunia ni lahir disebabkan kesedaran semangat cinta akan negara. Okey, so itu yang berlaku sebelum Perang Dunia Kedua dekat negara kita ataupun dekat tanah Melayu. Okey, benda yang paling penting sekali dalam bab ini ataupun dalam subtopik ini 3.1 ni, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia ni, apa dia yang ini kita akan terangkan. Kalau dia suruh terangkan ataupun dia suruh bincangkan ataupun dia suruh jelaskan kesedaran nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia, apa yang kita boleh terangkan ialah ni, bab ni ataupun topik ni ataupun isi penting yang atas ni. Okey, undang-undang yang British perkenalkan, badan penyiasat yang British tubuhkan, kita boleh terangkan benda tu. Okey, kita tengok pula kepada subtopik yang seterusnya iaitu 3.2, latar belakang Perang Dunia. Okey, latar belakang Perang Dunia. So kita tahu Perang Dunia ni ada dua. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Okey, Perang Dunia Pertama mula-mula berlaku di Eropah. Okey, kemudian diikuti dengan Perang Dunia yang berlaku di Asia Pasifik. Kemudian berlaku pula Perang Dunia Kedua. Okey, kita tengok dulu Perang Dunia Pertama. Okey, so kat sini dia tulis Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Diorang nak bersaing, okey, nak dapatkan tanah, diorang nak dapatkan kawasan jajahan, nak dapatkan kuasa dekat kawasan-kawasan diorang. So disebabkan itu berlakulah Perang Dunia. Negara-negara besar dia nak rebut kawasan. Bila nak rebut kawasan, dua-dua negara-negara besar ni ada macam-macam lah. Diorang ada senjata, diorang ada kuasa, okey, diorang ada ketenteraan. Okey, bila dua kuasa ataupun lebih daripada dua kuasa nak rebut satu kawasan, tak nak kenalah perang. Siapa menang dapatlah kawasan tu. So sebab itu berlakunya Perang Dunia. Okey, antara faktor Perang Dunia ni apa dia? Kita tengok. Pertama sekali ialah dia kata persaingan kuasa imperialis. Kuasa imperialis ni apa dia? Kuasa-kuasa besar lah. Kuasa-kuasa besar. Okey, ini sebab yang pertama ataupun faktor. Kita tengok. Antara faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. So kamu boleh ambil nota ini ataupun ambil faktor ini. Yang pertama sekali ialah persaingan kuasa imperialis. Ataupun orang kata kuasa besar. Kuasa besar, kuasa imperialis ni negara-negara besar ataupun kuasa-kuasa besar lah, Amerika Syarikat, Perancis, Jerman dan sebagainya. Okey, persaingan kuasa imperialis. So kat sini dia tulis perkembangan revolusi industri menyebabkan berlaku persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Mereka ni bersaing untuk dapat tanah jajahan. Ni macam Ana cakap tadi, diorang ni bersaing nak dapatkan tanah jajahan masing-masing. Okey, bagi memperoleh bahan mentah. Sebab apa diorang nak dapatkan tanah jajahan ni? Diorang ni mesti ada sesuatu dekat tanah jajahan tu. Diorang nak imploitasi ataupun orang kata nak ambil manfaat dari satu-satu tanah jajahan yang diorang nak jajah. Okey, contoh bila British jajah negara kita ataupun tanah Melayu, mesti dia nakkan sesuatu daripada tanah Melayu. Dia nak apa? Bahan mentah. Contoh apa negara kita kaya? Contoh negara kita kaya dengan biji timah. So diorang nak benda-benda macam tu. Sebab apa? Diorang nak diorang nak cukupkan diorang punya keperluan industri diorang. Nak cukupkan diorang punya industri. Okey, sebab itu diorang pergi cari kawasan-kawasan tanah jajahan, jajah, dan diorang nak ambil hasil-hasil yang ada dekat tanah jajahan diorang itu, bawa negara diorang dan diorang manfaat dekat negara diorang. So itu sebab diorang jajah. Sebab itu juga kuasa-kuasa besar ni, diorang nak jajah satu-satu tempat ni, diorang kena berebut lah. Berebut. Aku nak jajah tanah Melayu, kau nak jajah tanah Melayu. Okey, dua-dua nak jajah. Okey, kalau dua-dua tak setuju dengan perjanjian, diorang pun apa lagi? Berperang lah. So itu dia sebab ataupun faktor utama yang berlaku sebab berlakunya Perang Dunia ni. Sebab apa? Yang pertama sekali diorang ni nak bersaing antara negara-negara diorang.
bersaing dalam apa? Dalam mendapatkan tanah jajahan untuk apa? Memperolehi bahan mentah. Kat sini kita ada arang batu, petroleum, biji timah serta memasarkan hasil industri. Okey, selain daripada diorang ini nak jajah negara, satu-satu negara, selain diorang nak dapatkan bahan mentah, macam kat sini dia bagi contoh arang batu, petroleum, biji timah. Selain daripada itu, diorang juga nak pasarkan diorang punya produk, apa yang diorang dah buat ke negara-negara yang diorang jajah ni. Okey, contoh macam China kan. China, macam produk-produk China ni, diorang ni banyak sangat produk yang diorang dah hasilkan, tapi diorang tak ada tempat untuk diorang nak jual benda-benda tu. Okey, jadi diorang buat apa? Diorang jajah. Macam tu jugalah yang berlaku dekat sini. Okey, negara-negara barat, Eropah ni. Okey, diorang dah ada banyak produk, diorang dah hasilkan banyak produk, tapi diorang nak jual dekat mana tak tahu. So, salah satu idea diorang ialah diorang jajah negara, satu-satu negara, ambil hasil diorang, kemudian diorang jual produk diorang tu dekat negara diorang, pasarkan. So kat sini dia kata memasarkan hasil industri diorang. Dekat mana? Dekat tanah jajahan yang diorang jajah tu. Okey, so itu diorang punya idea ataupun pemikiran lah. Bijak lah diorang ni. Okey, persaingan tersebut membawa permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. So ini dibagi contoh Perancis dan Jerman yang mana mereka ini berebut tanah jajahan, okey, dan berperanglah. Kemudian Pakatan Tentera, ini faktor yang kedua. Okey, faktor kedua berlakunya Perang Dunia Pertama. Pakatan Tentera. Okey, permusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan Pakatan Tentera seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kamu boleh ambil ini nota ni. Kalau dalam faktor Pakatan Tentera pula, kita ada Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Pakatan ketenteraan menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah seiring dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan. Negara dalam pakatan turut bersaing menghasilkan senjata moden dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Diorang ni pakat antara diorang punya apa orang kata? Pakat antara tentera-tentera diorang. Contoh apa? Contoh sekarang ni dia cakap kita ada Kuasa Tengah punya pakatan, kita ada Pakatan Bertiga. Okey, kamu boleh buat apa orang kata rujukan ataupun buat kajian ataupun boleh search dekat internet. Apa dia Pakatan Bertiga ni? Antara siapa dengan siapa? Pakatan Kuasa Tengah antara siapa dengan siapa? Secara umumnya dia bagi tahu dekat sini Pakatan Tentera ni untuk apa? Untuk bersaing, hasilkan senjata moden. Okey? Dan dia sedia untuk berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Macam sekarang kita pun adalah Pakatan Tentera negara kita, dengan contoh kita berpakat dengan ataupun orang kata hubungan diplomasi lah dengan negara-negara ASEAN lain. Contoh kalau kita kena serang, ada negara backup kita, itu kita panggil Pakatan Tentera lah. Okey, Pakatan Kuasa Tengah dengan Pakatan Bertiga. So, faktor pertama kita dah settle, iaitu persaingan kuasa imperialis. Kita dah tahu sebab apa diorang ni bersaing antara negara-negara diorang yang kat Eropah tu. Yang kedua, ada juga Pakatan Tentera yang berlaku dekat sana. Kemudian krisis rantau Balkan. Ini yang ketiga. Yang ini kita kata antara faktor yang paling apa orang kata besar sekali lah. Krisis di rantau Balkan berakhir akibat permusuhan Austria dengan Hungary dengan Serbia. So ini dia. Apa dia krisis rantau Balkan? Balkan ni sampai sekarang masih ada negara satu tempat yang bernama Balkan dekat kawasan ni, Austria-Hungary ni. Okey, Austria-Hungary dengan Serbia. Okey, Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak krisis Balkan ialah pembunuhan nama ni Archduke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Peristiwa tersebut membawa sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Okey, so ini yang merupakan faktor utama juga mengapa berlakunya Perang Dunia Pertama. Sebab apa orang kata permusuhan antara Austria-Hungary dengan Serbia. So Austria-Hungary ni cerita dia buat apa? Dia tuduh Serbia
Serbia ni hasut rakyat Austria yang berketurunan Serb. Okey, orang Serb yang ada dekat Austria, okey, Austria-Hungary ni hasut ataupun Serbia ni hasut supaya orang Serb yang ada dekat Austria ni serang dia orang punya pemerintahan untuk bebaskan diri. Okey, dan last sekali apa kemuncak dia, apa orang kata dia punya climax dia bila berlakunya pembunuhan mahkota dia orang, petera mahkota ataupun raja dia orang. Okey, siapa dia? Yang ni Archduke Ferdinand dengan puterinya ataupun dengan isterinya Sophie. Okey, dan disebabkan ini jugalah peristiwa ini juga berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey. So 1914 dia dah bagi timeline dekat sini. Yang pertama sekali, okey, pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama sekali Kuasa Tengah. Okey, Pakatan Kuasa Tengah. Ini dia yang kita cakap tadi, Pakatan Kuasa Tengah Jerman dan Austria-Hungary. Okey, pakatan ini kemudian disertai oleh Bulgaria dan Empayar Osmaniyah. Okey, kita ada pakatan pertama iaitu Kuasa Tengah. Kemudian kita ada Pakatan Bertiga. Okey, Pakatan Bertiga pula Britain, Perancis dan Rusia. Pakatan ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Lagi banyak negara dekat Pakatan Bertiga ni. Okey. So ini 1914. Bila 28 Julai 1914, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia, dan 30 Julai 1914, Rusia bertindak memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Okey, diorang ni bila diorang dah masuk dalam satu-satu pakatan, contoh Rusia dah masuk dalam Pakatan Bertiga. Okey, dan dalam Pakatan Bertiga ni ada Serbia. Serbia kena serang dengan Austria-Hungary dengan Jerman. So Rusia yang ada dalam Pakatan Bertiga ni pun diorang backup lah. Itu dia maksud pakatan tentera yang kita bincangkan dekat atas tadi. Okey, so itu 3 sebab utama sebab apa berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, Perang Dunia Pertama ni berlaku antara negara-negara Eropah je lah. Kamu tengok dekat peta ni. Okey, dekat peta ni kita ada Perancis, Jerman dengan Austria-Hungary ni dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah. Dan Jerman, Austria-Hungary ni pun dapat bantuan daripada kita kata Empayar Osmaniyah dengan Bulgaria. So dia dekat tengah-tengah, nampak? Jerman, Austria-Hungary. Di sekeliling itu kuasa-kuasa besar. Kuasa-kuasa besar. Kita ada Rusia, Romania, Serbia ni semua merupakan kuasa-kuasa yang dalam Pakatan Bertiga. Okey, so siapa yang menang dekat dalam Perang Dunia Pertama ni kita akan tengok. Okey, dan kita tengok kat sini, yang ni kuasa tengah ni, tengok Jerman, Austria-Hungary. Dan dapat juga bantuan daripada Bulgaria dan Empayar Osmaniyah. Okey, ini yang berlaku Perang Dunia. Ini timeline dia. Okey, tadi last kali 30 Julai, so 1 Ogos. Apa yang berlaku 1 Ogos? Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Tadi Rusia dia dah bawa turun dia punya tentera untuk lawan siapa? Untuk pertahankan Serbia lah. Untuk pertahankan Serbia sebab Serbia dah kena serang dengan Jerman dengan Hungary, Austria. Okey, so sekarang ni 1 Ogos Jerman ni isytiharkan perang terhadap Rusia pula. 3 Ogos Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis pula. Okey, yang menyebelahi Rusia. Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. So macam mana Jerman ni nak serang Perancis? Dia masuk melalui Belgium, kemudian dia serang Perancis. Kemudian 4 Ogos Britain ni geng siapa? Britain ni geng Pakatan Bertiga. Okey, Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang menceroboh Belgium. Kemudian bersambung ke bulan Oktober pula, Empayar Osmaniyah pula dah join Perang Dunia ni, peperangan dengan memihak kepada Kuasa Tengah. Dia dah join Perang Dunia dan dia Empayar Osmaniyah ni dia punya side dengan Jerman dengan Austria-Hungary lah. Okey, kemudian Mac 1915 Itali menyertai Perancis. Itali pula masuk geng Pakatan Bertiga. Kemudian April 1917 Amerika Syarikat pula menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. So banyak orang ataupun banyak negara yang memihak kepada Pakatan Bertiga. Kamu tengok peta ni, ada negara yang berkecuali, warna putih. So Spanyol, Belanda, Switzerland dan Albania, diorang ini tak termasuk. Dan yang inilah, Belanda, Sweden, Denmark, Norway ni, diorang ni tak termasuk
ataupun diorang tak join lah Perang Dunia Pertama ni, ataupun diorang jadi orang tengah, orang yang apa orang kata berlepas diri, aku tak nak join mana-mana. Okey. So berakhirnya Perang Dunia Pertama. Macam mana berakhirnya Perang Dunia Pertama? Penglibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga. So kita nak cakap apa sekarang ni? Pakatan Bertiga dah menang Perang Dunia Pertama. Okey, disebabkan apa? Disebabkan penglibatan Amerika Syarikat. Last sekali diorang berlaku habis di Perang Dunia ni bila? 1918. Selama berapa tahun tu? Daripada 1914 sehingga 1918 Perang Dunia Pertama. So Jerman kemudiannya dipaksa menandatangani gencatan senjata. Okey, disebabkan apa? Jerman dah kalah, so dia kena paksa lah tantangan gencatan senjata. Apa dia gencatan senjata ni? Okey, masing-masing tak boleh nak serang. Orang kata turun senjata, tak boleh nak angkat senjata serang. Okey, beberapa siri persidangan. So bila dah kalah tu mestilah ada gencatan senjata, mesti ada persidangan, perjanjian damai dan sebagainya. Selepas tamat perang tu, so memberikan kesan kepada negara di Eropah. Amerika Syarikat diiktiraf. So Amerika Syarikat bila dia dah join Pakatan Bertiga ni dan menang pula Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Dan sampai hari ni Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia lah. So kita dah cakap tadi, dalam bila Jerman dah kalah, Austria-Hungary dah kalah, ataupun pakatan kita katakan pakatan kuasa tengah dah kalah dalam Perang Dunia Pertama, apa yang berlaku ialah adanya perjanjian sekian-sekian, adanya persidangan untuk berdamai. So dekat sini berlakunya persidangan damai lah selepas daripada Perang Dunia Pertama. Berlakunya persidangan damai Paris. Persidangan damai Paris ni diadakan bila? 18 Januari 1919. Apa yang dibincangkan dalam persidangan damai ni? Syarat perdamaian selepas perang. Apa syarat-syarat dia? Apa tujuan syarat ini? Tujuan dia untuk pastikan Jerman tak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Itu dia sebab persidangan ini buat, syarat perdamaian ataupun tujuan persidangan damai Paris ni dibuat untuk apa? Supaya Jerman ni tak jadi lagi, orang kata tak jadi lagi sebab kacau bilau yang berlaku dekat Eropah lah. Persidangan tersebut melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Ini penting ni. Apa yang hasil daripada persidangan damai Paris ni? Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, iaitu cadangan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian. Deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. So itu yang berlaku dan itu yang tertulis ataupun itu yang ada dalam deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Antaranya apa? Nasib negara itu rakyat sendiri yang tentukan. Dan sempadan negara itu berasaskan bangsa. Macam kalau contoh nak kata yang kedua ni apa dia? Contohnya kalau kat tanah Melayu ni, contohnya Melayu ni duduk dekat Malaysia, satu Malaysia ni bangsa Melayu saja. Bangsa India dekat India, macam tu. So sempadan negara berasaskan bangsa. Ini yang berlaku dekat Eropah lah. Yang berlaku dekat Eropah. Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, apa yang berlaku, apa yang hasil daripada ini? Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. So itu dia benda yang pertama yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama, iaitu persidangan damai Paris. Kemudian perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ni pula apa? Ditandatangani oleh Pakatan Bertiga tadi dengan Jerman. Pada 28 Jun 1919. Tadi kita tengok 18 Januari 1919. So sekarang ni dalam tempoh 5 bulan ke hadapan, 28 Jun 1919. 28 Jun 1919. Berlakunya satu lagi perjanjian, iaitu perjanjian Versailles. Apa yang ada dalam perjanjian ini? Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman perlu membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga
Jerman menghadkan saiz angkatan tentera, Jerman perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. So, perjanjian Versailles juga menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. So, ini dia apa yang ada dalam perjanjian Versailles. Semuanya Pakatan Bertiga tuntut apa dekat Jerman? Pertama sekali, kemusnahan. Diorang ni kena tanggung, bayar pampasan, saiz angkatan tentera kena hadkan dan kena serahkan wilayah ataupun tanah jajahan Jerman kepada Pakatan Bertiga. Itu hasil ataupun itu dia apa yang ada dalam perjanjian Versailles. Okey, bila berlaku 28 Jun 1919. So Versailles ni apa dia? Okey, kita tengok apa dia negara-negara ataupun tanah jajahan Jerman. Okey, kita tengok sini. Wilayah diambil daripada Jerman, warna kuning. Kamu tengok warna kuning kat dalam peta tu, itu semua ialah wilayah jajahan Jerman lah. So dalam perjanjian Versailles dia kata apa, wilayah-wilayah jajahan dan tanah-tanah jajahan ni perlu diserahkan kepada pakatan-pakatan ataupun pakatan bertiga. Negara-negara yang ada dalam pakatan bertiga. So ini semua negara wilayah-wilayah jajahan Jerman yang kuning-kuning ni. Kamu baca dia diserahkan kepada siapa. Contoh macam ni, Schleswig Utara diserahkan kepada Denmark. Okey, kat sini dia ada tulis siapa tu, nama tak nampak. Kita ada kat sini Prussia Barat dan Posen diserahkan kepada Poland. Okey, apa Silesia. Ni semua nama-nama tempat ataupun nama-nama negara lah. Okey, so kawasan-kawasan jajahan Jerman yang asalnya Jerman jajah perlu diserahkan kepada Pakatan Bertiga. Okey, so itu dia Perang Dunia Pertama. Untuk hari ini rasa cukup untuk Perang Dunia Pertama. Okey, apa yang kamu perlu buat untuk Perang Dunia Pertama ini, kamu cuba ringkaskan dan padatkan bab Perang Dunia Pertama ini, cuba buat macam ni, cuba buat timeline macam ni. Tapi kamu buat apa timeline macam ni, kamu tambah lagi isi-isi yang ada dekat sekian-sekian ni ataupun isi-isi yang ada dekat antara yang kosong ni, lompong-lompong ni. Okey, itu saja untuk Perang Dunia Pertama. Boleh faham insya-Allah. Baca sekali mungkin tak faham, kena baca berulang kali sikitlah Perang Dunia Pertama sebab dia banyak tarikh-tarikh. Okey, tarikh-tarikh peristiwa-peristiwa yang kamu perlu faham timeline dia. So kamu buat timeline, insya-Allah kamu boleh nampak. Okey, tahun ni apa yang berlaku, tahun ni apa yang berlaku. Okey, so itu saja insya-Allah. Okey, boleh faham? Ana je cakap hari ni. Okey. Okey, so itu dia Perang Dunia Pertama. Boleh insya-Allah. Kamu kalau nak faham lagi, kamu kena baca sendiri ataupun baca balik bab apa Perang Dunia Pertama ni. Sebab apa? Sebab kadang kita kalau dengar penjelasan ni sebaiknya kita baca dulu. Okey, baru kita boleh faham. Kalau kita hanya datang kelas terus dengar, memang kita akan blank sikit lah. Okay. Melainkan orang-orang yang gifted, dia boleh faham terus apa yang cikgu dia cakap direct kan. So nak lebih faham sejarah ni, kamu baca dulu sebelum kelas, barulah kamu dengar masuk dalam kelas. Dengar apa cikgu akan terangkan. Itu lagi bagus. So sekarang ni mungkin kamu tak baca tadi. So lepas kelas kamu baca balik dan buat nota untuk Perang Dunia Pertama. Ana minta kamu buat timeline cantik-cantik untuk nota kamu, untuk kamu sendiri yang baca, bukan untuk siapa-siapa yang baca. Buat nota ataupun timeline cantik-cantik apa yang berlaku tahun ni sampai ke bawah. Okey, kemudian apa yang berlaku selepas Perang Dunia, apa yang berlaku. Cuba ringkaskan dan padatkan nota itu untuk kamu faham sendiri, okey? Bukan untuk siapa-siapa ataupun bukan untuk orang lain yang faham, okey? So tugas kamu untuk hari ni ialah apa dia, buat nota berkenaan dengan Perang Dunia Pertama. Okey, kalau rasa nak dengar balik apa dia Perang Dunia Pertama ni, nak cerita, nak dengar lebih apa dalam lagi macam mana berlakunya Perang Dunia Pertama ni, banyak sangat video yang ada dekat YouTube, kamu boleh dengar. Berkenaan dengan perang-perang ni sangat best lah kalau kamu baca ataupun kalau kamu dengar. So kalau nak dengar lagi apa orang kata menarik, lagi best lagi, boleh tengok YouTube macam-macam. Mungkin ada cerita sendiri berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. So dari situ kita boleh belajar sejarah yang kita belajar sekarang ini. Okey semua? Okey, insya-Allah. Itu saja. Ada apa-apa soalan? Boleh tengok YouTube, cari cerita berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. So rasanya cukup untuk hari ini. Pukul 11.05. InsyaAllah hari apa? Hari kelas kita hari Jumaat kan?
Hari Jumaat kan? Hari Jumaat, ya Ustaz. So hari Jumaat nanti Ana nak tengok lah kamu punya nota sikit-sikit, okey. Ana petik-petik nama, nak tengok kamu punya macam mana nota kamu Perang Dunia Pertama. Kemudian kita akan sambung pula ke Perang Dunia Kedua. So make sure hari Jumaat nanti kamu dah baca siap-siap Perang Dunia Kedua tu macam mana jalan penceritaan dia. Okey, so itu saja. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu siapa yang tak datang dalam ni? Semua datang ke? Satu kelas? Sebentar ya. Sebentar. 21 orang dalam ni. Saya rasa semua hadir Ustaz. Semua hadir. Ya. Student baru ada tak? Student baru? Ada. Siapa student baru dalam ni? Tak ada? Musyrif. Musyrif. So Musyrif dah ada buku teks sebelum? Ada. Okey, kalau dah ada bagus, boleh buat terus nota. Okey, kalau tak ada buku teks boleh belilah dekat Shopee. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Supposed to be super lightweight and super. There's nothing more annoying. For me and my staff than troubleshooting Wi-Fi issues. So when Juniper Networks